Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan. Saya ulang lagi sekali, kita sedang berada di pelajaran peringkat yang kedua ya. Yang mana pelajaran peringkat yang kedua ni kita masih lagi membahaskan tentang isim, fi'il dan haraf ya. Jadi pada minggu ni dan minggu lepas kita bahaskan tentang kalimat isim dulu. Yang mana saya sebut isim ada dua jenis. Yang pertama ialah jenis isim yang ada gelaran dan fungsi. Yang kedua ialah jenis isim biasa. So isim yang ada gelaran dan fungsi seperti mana yang telah saya jelaskan pada tuan-tuan. Di sini ada 6. Ya, ada 6. Yang ni yang paling popular dalam Al-Quran. Kalau ada yang lain tu yang jangan-jangan digunakan. Jenis isim biasa pula, dia boleh dia ujung kalimat tu boleh berubah baris. Boleh berubah baris dan dia boleh mengalami 3 jenis perubahan. Dia boleh berpangkat marfu', dia boleh berpangkat mansub dan dia boleh berpangkat majrur. Tuan-tuan tengok baris ujung kalimat itu. So ini peringkat asas yang kita bahaskan. Baik, hari ini kita ambil satu ayat yang biasa tuan-tuan jumpa, yang biasa tuan-tuan baca, iaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Right, sekejap ya. Semua orang pernah baca ayat ni kan? Baik, saya baca dulu, tuan-tuan puan-puan semak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath ya. Okey tuan-tuan ya. Idza maknanya apabila apabila, sewaktu, betul tak? Ni menunjukkan masa yang tertentu. Apabila, contoh apabila telah datang pertolongan. Jadi waktu bila datang pertolongan lah. Itu masa dia yang tertentu. Kalau contoh bahasa Melayu yang mudah yang selalu saya guna dalam kelas, apabila ayah pulang nescaya adik gembira. Betul tak tu masa tertentu? Masa bila? Masa ayah pulang lah. Tu maksud dia. Jadi idza ni tuan-tuan mesti kena tahu nanti. Tuan-tuan mesti kena tahu. Ni saya nak tanya. Ini, kejap lagi kita masuk soalan kuis berkenaan dengan idza ni. Lepas tu yang kedua saya nak tanya tentang kalimah al-fathu ni. Al-fathu ni. Okey. Saja bagi clue awal-awal Ataupun saya nak tanya 3 lah. Berkenaan nasru ni pun saya nak tanya kejap lagi. Tapi saya jelaskan dulu pada tuan-tuan Baik, ni kalau tuan-tuan nak screenshot, boleh screenshot sebab 3-3 ni yang saya nak tanya nanti dalam kuis kita Baik, idza jaa nasrullahi wal fathu. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Idza maknanya apabila tuan-tuan. Idza maknanya apabila. Ini ialah kalimat isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Ini ialah kalimat apa dia? Ini kalimat isim Idza ni apabila, betul tak tuan-tuan? Dia menunjukkan satu masa yang tertentu. So tuan-tuan, saya nak tanya, dia ni memang isim yang ada gelaran dan fungsi tuan-tuan Saya nak tanya tuan-tuan, apa gelaran dia? Apa gelaran dia? Idza ni ialah kalimat isim, tapi isim yang ada gelaran dan fungsi, tapi apa gelaran dia? Saya nak tahu So ini soalan saya yang pertama, kuis. Tolong jawab di 010-817-3131. Kita ada 3 soalan hari ni tuan-tuan Okey, jaa maknanya ia telah datang Ia telah datang. Ini kalimat fi'il, iaitu fi'il madhi. Ganti nama diri dalam ni ialah ia. Ni kita tak bahas sangat sebab kita belum masuk bahas tentang fi'il peringkat kedua Nanti kita bahas pada minggu depan insya-Allah Okey, nasru maknanya pertolongan. Ni tengok elok tuan-tuan, pertolongan pertolongan Tengok elok pertolongan. Yang ini tuan-tuan bukan aku tolong, engkau tolong, dia tolong, mereka tolong, bukan. Ini pertolongan macam makanan tuan-tuan Kalau aku makan, kau makan, dia makan, mereka makan, itu ialah kalimat perbuatan fi'il Tapi kalau makanan, itu bukan kalimat perbuatan tuan-tuan. Itu ialah kalimat isim. Itu nama gelaran di isim masdar. Nanti saya jelaskan kemudian tuan-tuan. Tapi dia bukan kalimat fi'il, itu ialah kalimat perbuatan. Aku tolong, engkau tolong, dia tolong, mereka tolong, itu kalimat perbuatan. Tapi kalau pertolongan, dia bukan perbuatan tuan-tuan. Mana ada ganti nama diri dalam ni? Kalau kalimat perbuatan, wajib kena letak ganti nama diri macam kalimat ni. Jaa ni perbuatan lah ni. Tapi kalau nasru maknanya pertolongan, dia bukan kalimat perbuatan, dia ialah kalimat isim. Dia kalimat isim. Tapi dia ni isim biasa tuan-tuan. Dia bukan isim yang ada gelaran dan fungsi. Dia bukan isim tanya, dia bukan isim tunjuk, dia bukan isim yang tuan-tuan dah belajar yang 6 tu kan. Inilah isim biasa. Cuma saya nak tahu, kalau isim biasa kan dia mu'rab kan? Mu'rab kan boleh ubah baris ujung kan? Okey, saya nak tanya tuan-tuan, dia sedang berpangkat apa tuan-tuan? Apa pangkat kalimat ini dalam ayat ini?
Dia sedang berpangkat apa? Cuba tuan-tuan jawab. Dia sedang berpangkat marfu' ke, sedang berpangkat mansub ke, sedang berpangkat majrur? Ya, saya nak tahu tuan-tuan jawab. Okey. Tuan-tuan bagi tahu dengan saya, dia sedang berpangkat apa dan kenapa, apa tanda yang menunjukkan dia sedang berpangkat tersebut. Contohnya macam tuan-tuan kata, Ustaz, dia ini sedang berpangkat mansub. Okey, apa bukti dia? Ujung tu kan baris atas. Saya nak dengar tuan-tuan jawab macam tu. Tahu Ustaz, kalimat ni sedang berpangkat majrur. Kalau tuan-tuan kena tahu, apa bukti dia berpangkat majrur? Tu saya tengok ujung di baris bawah. Tuan-tuan kena bagi tahu dia ni sedang berpangkat apa dan apa tanda yang menunjukkan dia berpangkat tersebut. Faham tak? Macam Ustaz, dia pangkat sarjan. Apa tanda dia? Tu ada 3 calit. Tanda dia tu saya nak tahu. Apa yang menunjukkan dia sedang berpangkat sarjan. Jadi kalau tuan-tuan nak kata dia ni marfu', apa tanda marfu' dia? Kalau tuan-tuan nak kata dia mansub, apa tanda mansub dia? Kalau tuan-tuan nak kata Ustaz, dia berpangkat majrur, apa tanda majrur dia? Tolong bagi tahu dengan saya. Okey, yang kedua ialah, yang berikutnya ialah kalimah Allah. Allah ni, Allah lah dia ni ialah kalimat isim. Kalimah Allah ni tuan-tuan, dia bukan isim yang ada gelaran dan fungsi. Dia bukan isim tanya, isim tunjuk, bukan. Dia ni ialah isim biasa. Jadi kalau kalimah yang mulia ni tuan-tuan, dia merupakan isim biasa. Kalimat ini dalam rangkap ini, saya nak tahu kalimat ni pangkat dia apa dari sudut nahu. Adakah dia sedang berpangkat marfu' ke, mansub ke, majrur? Cuba tuan-tuan jawab. Pandai kalau tuan-tuan jawab betul. Dia sedang berpangkat majrur. Dia sedang berpangkat majrur. Ya. Tanda majrur di mana? Tanda majrur tu saya nampak ujung di baris bawah, Ustaz, ada kasrah, nampak? Dia ujung di baris bawah, maka dia sedang berpangkat majrur lah. Tu maksud dia. Tanda kalimah ini berpangkat majrur, mana tanda dia? Tanda dia ada baris bawah. Nama baris ni kan kasrah kan? Nama baris tu kasrah. Tapi nama pangkat dia majrur. Ya tuan-tuan Okay, wa maknanya dan, ini ialah kalimat haraf, iaitu haraf penyambung cerita. Kita belum masuk lagi bab haraf. Okay, kalimat yang terakhir dalam ayat ni ialah al-fathu. Al-fathu. Ya tuan-tuan Al-fathu. Al-fathu maknanya ialah kemenangan ataupun pembukaan. Yang ni tuan-tuan kalau tengok tafsiran, ini ayat ni turun selepas pembukaan kota Mekah tuan-tuan Okey, al-fathu maknanya kemenangan ataupun pembukaan. Ni tuan-tuan tahu dia ialah kalimat isim. Tuan-tuan nampak tak tanda isim dia? Dia ada alif lam di pangkal kalimat. Baik tuan-tuan. Al-fathu ni isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa tuan-tuan? Al-fathu. Ini ialah isim biasa. Dia macam ni tuan-tuan. Dia kaedah dia, tuan-tuan kalau nak kata di isim yang ada gelaran dan fungsi, nak jawab isim yang ada gelaran dan fungsi, dalam fikiran tuan-tuan, dalam otak tuan-tuan, dah tahu dah apa gelaran dia. Isim tunjuk ke, isim tanya ke, dah tahu. Baru tuan-tuan kata isim yang ada gelaran dan fungsi. Kalau tuan-tuan tak boleh nak register, ini gelaran apa? Maknanya Ustaz, ini isim biasa. Terus jawab di isim biasa. So, kalimat al-fathu ni ialah isim biasa tuan-tuan. Jadi kalau isim biasa dia boleh berubah baris. Betul ke tidak? Okey, tuan-tuan tolong bagi tahu dengan saya. Kalimah al-fathu ini sedang berpangkat apa dalam rangkap ini? Dia sedang berpangkat apa? Sebab isim biasa boleh berubah pangkat kan? Dia boleh berpangkat marfu', dia boleh berpangkat mansub, dia boleh berpangkat majrur. Jadi saya nak tahu tuan-tuan, kalimat al-fathu ni isim biasa dan dia sedang berpangkat apa? Dan mana tanda yang dia sedang berpangkat dengan pangkat tersebut? Tuan-tuan ingat tak? Saya malah nak bagi clue. Tuan-tuan dah belajar kali yang kedua kan? Okey, sekarang tuan-tuan saya nak tahu 3 soalan. Yang pertama, idza maknanya apabila. Ini ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Apakah gelaran dia? Tolong bagi tahu dengan saya ni idza. Soalan yang kedua ialah nasru. Ini ialah isim biasa. Dia sedang berpangkat apa? Dan apa tanda dia sedang berpangkat dengan pangkat tersebut? Baik, al-fathu juga merupakan kalimat isim biasa. Dia juga kalimat yang mu'rab, boleh ubah baris, dan dia juga boleh berpangkat dengan 3 jenis pangkat tu kan. Saya nak tahu dia pangkat apa dan mana tanda yang menunjukkan dia sedang berpangkat dengan pangkat tersebut. So ini 3 soalan ni tuan-tuan, tolong jawab dengan saya. Tolong hantar ke 010 817 3131. So terima kasih atas perhatian. InsyaAllah kita akan jumpa di pertemuan kita akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.